Okey, tak apalah, saat gitu dia rekod tu. Dia tengah pusing-pusing lagi tu. Okey. Okey, hari ni kita dah sambung lagi dengan tajuk nama dia ialah persentil, iaitu kamu tengok muka surat 209. Okey, 209 ni persentil tu ialah dia bahagikan suatu set kepada set data tu kepada 100 bahagian. Maksud dia sebenarnya dalam bentuk peratus lah ni. Persentil tu biasanya dalam bentuk peratusan. Jadi label sebagai P1 sampailah P99. Okey, P99. Okey, macam contoh 8 ni. Okey, contoh 8 dia dah bagi dah satu ogive. Okey, dia bagi satu ogive, tak ada masalah lah ni. Biasanya kalau soalan, biasanya dia suruh kita lukis ogive dan dia minta kita cari persentil. Okey, ni kebetulan dia minta kita cari persentil saja. Jadi apa yang dimaksudkan dengan persentil sini ni? Okey, sekarang ni dia dah bagi dah kekerapan lengkukan dengan sepada atas. Okey, sini ialah sepada atas. Okey, dia minta cari persentil ke-10 atau dia label sebagai P10. Kemudian dia suruh minta cari P46 iaitu persentil ke-46. Okey, apa yang dimaksudkan dengan persentil ke-10 tu? P10 maksud dia ialah 10% daripada jumlah kekerapan. Maksud dia sini, okey, 10 P10 ni maksud dia ialah 10%. 10% darab dengan jumlah kerapan yang ada. Okey, jumlah kerapan jangan tengok pada 60 ni, paling tinggi memang nampak macam 60. Tapi sebenarnya dia stop pada 50 saja. Maka kamu kena darab dengan 50. Maka bila kamu cuba cari hitung nilai dia, sebenarnya dia akan dapat 5 sini ni. Okey, 5 ni bukan jawapan persentil ni. 5 ni ialah merujuk kepada nilai yang berada pada kekerapan lengkukan. Jadi kamu kena tengok pada 5 sini ni. Okey, kamu kena tengok pada 5. Okey, 5 kamu ambil pembaris. Biasanya kita buat garis putus-putus lah ni. Kamu kira kotak kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Kamu pun garis. Bukan garis, sebenarnya kamu kena guna garis putus-putus lah untuk cari nilai dia. Cari putus-putus. Kemudian turunkan dia sampai kena garisan dan turunkan dia nilai dia. Okey, dapatlah nilai duduk situ tu. Okey, macam mana nak cari nilai duduk sini ni? Okey, macam mana cara nak cari nilai sini ni? Okey, jadi cara nak cari nilai situ maksud dia sini. Yang hijau ni nak cari. Cara dia adalah kamu kena buat 50.5 tolak dengan 40.5. Okey, bahagi dengan 10 petak kecil. Sebab dia ada 10 petak kecil tu situ tu. Okey, jadi bila kamu bahagi situ tu, kamu akan dapat nilai dia ialah 1. Okey, maksud dia 1 kotak kecil sama dengan tambah 1 nilai. Penambahan bagi 1. Okey, jadi sini sebab dia berada pada kotak yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, jawapan di sini mungkin kita akan dapat 47. Okey, ada pelajar dia mungkin dapat 46.6. Macam inilah. Ada jawapan dia mungkin dapat 46.5. Ada pelajar dia mungkin dapat 47. Jadi dia akan ada satu range dia. Dia tak semestinya semua pelajar akan dapat 46. Ada pelajar dia mungkin dapat 47. Ada pelajar juga mungkin akan dapat 46. Dia mungkin pelajar akan dapat 46 nilai dia. Jadi yang itulah jawapan-jawapan dia. Okey, untuk 46% ataupun persentil 46, maka sama juga langkah pengiraan dia. Kamu kena ambil 46 per 100 dan dengan 50 dulu. Sebab kerapan lengkukan kita, jumlah kerapan kita ialah 50, maka kamu akan dapat data ke-23. Okey, data ke-23 maksud dia kamu kena tengok sekali lagi daripada graf kita, 23, 21, 22, 23. Guna dash line turun di bawah ni, maka kena buatlah penambahan macam tadi juga. Sebab kita tahu dia tambah 1 tadi kan. Okey, sebab kita tahu dia tambah 1 tadi. Sorry, macam tadi ni jawapan dia ni 47.7 kot. 47.5 tadi ni sebab di kotak ke-7 ni. Sorry. Kalau mata saya dapat 47.5 ni sebab di kotak ke-7 tu tambah 1 tu. Okey, sini pun samalah. Okey, sini pun sama, dia akan dapat 23. Allah. Mana ni? 23. Okey, 23 kamu turun di bawah ni. Kena carilah nilai dia sebab kita tahu nilai dia tambah 1, maka 1, 2, 3 akan dapat jawapan dia adalah 63.5. Cara dia macam saya bagi tahu tadi lah, nak kira kotak. Okey, kemudian Okey, kemudian dapatlah P46 ialah 63.5. Maksud dia persentil 4 ke 46 ialah 63.5. Okey, kemudian soalan number B. Okey, number B ni dia bagi tahu sini. Okey, soalan B dia bagi tahu persentil ke 92 dan ke atas barulah dia akan panggil temuduga. Jadi sini kita kena tengok persentil ke 92. Okey, persentil ke 92 maksud dia ialah 92 per dengan 100 darab dengan 50. Okey, akan dapat dulu 46. Okey, 46, 92 per 100 maksud dia 92 markah yang dia nak tu ialah persentil ke 92. Maka darab dengan 50 dapat 46. Kamu tengok pada ogive.
turunkan di bawah ni akan dapatlah macam tadi ni. Berdasarkan graf yang kamu bina. Yang berdasarkan objek kamu bina, kamu akan dapat jawapan dia mungkin ada beza lah. Minus 0.5 ataupun kena tambah dengan 0.5. Okey, sini akan dapatlah nilai dia 46. Kemudian turunkan di bawah untuk cari nilai skor. Maka nilai skor dia ialah 77. Dapatlah 77. Nilai skor dia ialah 77. Okey, kemudian soalan C. Okey, soalan C ni berapakah peratusan calon yang mendapat markah ataupun skor 57 dan ke bawah. Okey, 57 ke bawah maksud dia macam ni. Okey, maksud dia sini dia nak berapa peratus. Peratus calon dapat skor. Okey, skor 57 maksud dia kamu kena tengok pada ruangan skor. Jangan tengok pada kerapan longgukan. Pelajar biasanya dia keliru sini ni, dia akan ambil ke kerapan longgukan. Okey, persentil je baru kita tengok pada kerapan longgukan. 46 tu maksud dia 46/100 darab dengan 100 dulu. Okey, jadi sini skor 57, maka kamu kena tengok skor 57 tu berada di mana pada paksi X kita. Okey, jadi sini daripada contoh yang dibagi sini ni. Okey, skor 47. Skor apa ni? Skor 57. Okey, 57 ni duduk sini. Okey, dia tengok daripada graf ni, kamu kena kira lah sini ni. Okey, 51.5, 52.5, 53.5, 54.5, 55.5, 56.5. Satu lagi depan ni ialah 57.5. Jadi tengah-tengah antara 56.5 dengan 57.5 yang tu lah nilai 57. Maka kamu kena pada garisan bawa pi ke paksi Y kita akan dapat nilai dia ialah 15. Okey. Kerapan longgukan tu mesti dapat, biasanya kena dapat nilai dia ialah nilai nombor bulat lah sepatutnya kena dapat tu. Jadi 15 tu barulah dia nak peratus, maka bila dapat peratus kita kena ambil lah 15 dengan 50 darab dengan 100, barulah kita boleh convert pada 100. Maka maksudnya situ ialah 30% daripada calon mendapat skor 57 dan ke bawah. Maksud dia 30% daripada semua calon yang hadir ataupun yang menghadiri temu duga mendapat skor dia ialah 57 dan ke bawah. Okey, yang inilah graf dia ni. Okey, yang ni. Kawasan dia ni. Maksud dia 30% ni daripada calon. 30% calon yang menghadiri temu duga, semuanya dapat 57 ke bawah markahnya. Okey, yang itulah contoh untuk soalan contoh 8. Kita tengok soalan contoh latihan. Okey, kalau kamu ada soalan boleh tanya. Okey, untuk soalan nombor 2. Okey, untuk soalan nombor 2 7.1C ni, kamu kena tengok yang pertama ialah dia bagi jadual kekerapan. Okey, bila dia bagi jadual kekerapan, okey, maka langkah yang seterusnya ialah kamu kena ambil lah jadual yang diberi. Okey, biasanya jadual ni dia memang bagi ngam-ngam dah ni dengan nilai. Okey, sini panjang tapak. Okey, kita kena isi balik lah. Panjang tapak berapa, bilangan murid tu berapa, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tu. Okey, jadi kamu pun kena buat sini. Kena isi balik lah. Kekerapan longgukan dia mula dengan 1, 4, 10, 18, 5 dengan 2. Okey, yang ni kamu copy balik lah ni masuk ni. Kamu copy balik. Tapak ni masuk sini. Okey, kemudian kerapan longgukan dia kita kena mula dengan 1. Ada pelajar baru ni dia alter dengan 0. Tak ada masalah, tapi dalam SPM kita kena ikut kotak yang dia bagi. Kalau dia bagi kotak cukup-cukup macam tu, cukup-cukup lah kotak kita tu. Kita kena bagi ikut, kita kena buat ikut SPM. Ikut kotak yang diberi dalam periksa. Okay, sini akan dapat 1, dapat 4, dapat 10, dapat 18, dapat 5, dapat 2. Longgokan tu maksud dia kamu kena mula dengan 1 lah sebab dia mula dengan 1. Tambah lagi dengan 4, dapat 5, tambah lagi jadi 15, tambah lagi 18, dapat 33, 38, 40. Okey, pastikan nilai dia 40 lah sebab jumlah data kita ada 40. Okey, pada atas pula macam saya beritahu sebelum ni lah. Pada atas tu nak dapat dia kamu tambah je lah 0.5 sini ni. 21.9 tu kamu dapat 21.95. Ataupun kalau kamu nak kira secara manual, kamu boleh buat macam ni. 21.9 tambah dengan 22. 21.9 tambah 22.0 bahagi dengan 2. Yang tu cara yang sebenar tu. Cara yang sebenar untuk dapat nilai macam tu. Ni. Saya buat pergi sini. Jadi kamu pun carilah nilai dia. Sebenar-sebenar itu akan dapat 22.95. Kemudian 23.95. 24.95.
25.95 sampailah 26.95. Okey, yang ni. Okey, kemudian kita pun bina satu objek. Okey, yang ni kamu kena buatlah satu objek dia ni. Objek dia kena buatlah. Yang ni tak bagi skala dengan tepat tu. Okey, tak bagi skala dengan tepat, kita ada ruangan dia ni. Kamu buatlah graf dia ni. Jangan lupa, ni kena guna pembaris ni. Saya tak guna pembaris, kamu guna pembaris. Okey, kamu buatlah 10, 20, 30, 40 ataupun 5, 10, 15, 20 pun boleh. Nah. Jadi sebagai latihan je, tapi dalam periksa dia akan bagilah skala. Skala berapa tu dia akan bagi dalam periksa. Okey, ni jangan lupa sini ialah sepadan bawah ni. Jadi sepadan atas. Okey, jadi sepadan atas. Okey, sebab kita kena mula kosong, maka satu lagi nilai yang kena ada ialah 20.95. Kekerapan lenggukan dia mula bilangan murid kosong, kekerapan lenggukan kosong. Kena mula dia dengan kelas dia ialah berapa ni? Kena mula dia 20.9. 20.9. Sekejap lah. 19.0. Bukan 19.0. 20.0. 20.0 hingga 20.9. Ni sepatutnya ada satu lagi ni tapi dia tak buat. Jadi kamu jangan pergi tambah dalam ruangan kotak ni. Jadi sepatutnya ruangan kotak tu untuk jawapan saja. Okey, jadi sini 20.95. 20.95. Selang lagi akan dapatlah 22.95. Dan seterusnya lah sampai ke ujung sekali. Jadi kena tengok graf kamu tu. Setakat mana yang boleh masuk. Okey, kita tengok. Yang ni secara teori je. Kamu kena buat sendiri ni. Okey, untuk soalan B, untuk soalan B ni persentil dia ni. Okey, jadi persentil dia nak cari untuk A1, untuk B1 persentil. Kamu kena buatlah P20 tu untuk cari P20. Okey, untuk cari persentil dia tu, langkah seterusnya macam tadilah. Maksud dia ialah 20% daripada jumlah kekerapan. Maka kamu akan dapatlah 20%. Kamu darab dulu dengan data kita ada 40. Maka sini kamu akan dapat 1/5, dapat 8 nilai dia. Okey, 8 kamu kena tengoklah pada graf kamu ni. 8 duduk di tang mana ni? 8 kena duduk sinilah. Kamu pun cari pada graf kamu. Contoh dia dah jadi objek ni. Kamu kena tengoklah 8 duduk tang mana tu. Okey, yang itulah 8 dia duduk situ. Maka barulah dapat nilai P20. Okey, sama juga untuk cari persentil ke 55 sini ni. Okey, persentil ke 55. 55 tu maksud dia ialah 55% daripada data ataupun jumlah kerapan. Maka kamu kena buat 55 per dengan 100 darab dengan 40. Data kita tu ada 40. Yang ni kena tekan kalkulator lah tu, nilai dia tu. Kena tekan kalkulator tu, 55. Sekejap. Hilang tu. Okey, 55 bahagi dengan 100 darab dengan 40. Maka data dia ialah data ke 22. Data dia data ke 22. Maka kamu pun macam biasalah sini. Kamu kena tengok balik nilai ni yang berada pada paksi Y. Okey, barulah akan dapat nilai P22. P55. Okey, kemudian P85 pun samalah kaedahnya. P85 pun samalah. Kamu buat P85 sini, saya buat sini ni. 85 per dengan 100 darab dengan 40 dulu. Okey, kamu akan dapat 85 per dengan 100 darab dengan 40. Dapatlah 34. Dapat 34. Okey, terima kasih Mar. Okey, dapat 34. Okey, 34 tu. Okey, 34 ni barulah kita tengok pada nilai yang berada pada paksi Y.
Nampak CY, kita tengok pak CY. Dapat nilai, turun di bawah ni, maka yang itulah nilai dia untuk P85. Okey, dapatlah nilai dia. Okey, sorry tulisan tu terabuk tu. Okey, kemudian soalan last sekali. Berapakah peratusan murid yang mempunyai tapak kaki 24.6 dan ke bawah? Okey. Dia tanya pula yang mana satu ada tapak kaki 24.6 ke bawah tu. Okey, 24.6 ke bawah. Dia minta cari peratus ni. Tak, saya buat kali lain. Dia minta cari peratus. Sekejap dia minta cari peratus ni. Okey, maka kita kena tengok tapak kaki 24.6 ni, kita kena tengok pada yang berada pada paksi X ni. Kena cari di sini duk berapa nilai dia. Okey, bila kamu cari nilai dia tu, barulah kamu buat pi ke atas. Okey, contoh dia 24.6 ni duduk sini. Kamu pun buat pi lah ke garisan. Dapat nilai dia, contoh. Contoh dapat nilai situ. Okey, contoh dapat nilai situ. Maka kamu pun ambil lah nilai yang dia bagi ni. Contoh dia, saya rasa nilai dia ni mungkin dapat dalam 20-an tu. Saya buat sini 28. Per dengan 100. Per dengan 50, per dengan 40. Barulah dapat dengan 100. Okey, barulah dapat dengan 100. Maka dapatlah nilai dia situ. Okey, ni contoh dia dapat 28 lah sini ni. Contoh dapat 28. Okey. Yang tu selesai lah untuk soalan persentil. Okey. Ada soalan nak tanya? Cakap tu.